Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum jami'an maratan ukhra. Insyaallah hari ini kita nak sambung. Sekarang kita dah masuk kepada episod yang ke-17, maksudnya kita dah 15 Ramadan. Kita dah masuk 15 Ramadan. InsyaAllah kita teruskan pecutan akhir ni. Jadi hari ini kita nak bincang seperti mana kita janjikan semalam, kita nak bincang apa amalan-amalan yang kita boleh buat 10 malam terakhir nanti. Kita beritahu awal-awal supaya nanti orang kata apa, nanti tak kalut kan. Orang kata kalau bagi tahu awal supaya nanti tak kalut. Jadi kita buat sekarang, kita belajar sekarang. Mudah-mudahan nanti 10 malam terakhir ni kita pulun habis-habisan lah insya-Allah. Okey, taib. Jadi antara amalan-amalan yang kita boleh buat pada malam Lailatul Qadar ni, kita tahu malam Lailatul Qadar ni seperti mana kita pun dah ada podcast, dimaksud dia antaranya malam yang penuh kemuliaan. Jadi malam tersebut disebutkan dalam ayat yang mulia, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya mengatur segala urusan. Jadi malam itu penuh kesejahteraan sampailah terbit fajar, surah Al-Qad ayat 3 hingga 5. Kita pun dah bincangkan, tuan-tuan boleh rujuk pada podcast yang lepas, insya-Allah. Jadi An-Nakha'i mengatakan bahawa amalan di malam Qadar itu lebih baik daripada amalan di 1000 bulan. Jadi ini suatu benda yang patut kita rebutkan. Kita pun dah bincang panjang lebar dah sebelum ni. Jadi Mujahid Qatadah rahimahullah ta'ala dan ulama lain berpendapat bahawa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah solat, amalan pada Lailatul Qadar. Lebih baik daripada solat dan puasa di 1000 bulan yang tak dapat Lailatul Qadar. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa lah. Maknanya kita solat biasa pun kita dapat pahala yang lebih dah. Itu dia. Jadi amalan pada Lailatul Qadar ni sepatutnya kita kena hidupkanlah semangat dia untuk beribadah pada 10 malam terakhir ni. Kita kena remind kat semua orang. Kita kena bangun kat ahli keluarga. Kita kena banyakkan baca Quran dan juga banyakkan berzikir. Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi, Ummul Mukminin, ibu kepada umat Islam, ibu kita. Kana Rasulullah, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashr ayya al-ashrul al-akhiru min Ramadan shadda min zarah wa ahya laylah wa ay qadha ahlah. Rasulullah SAW dia ketika masuk 10 malam terakhir dia akan ikatkan sarung dia. Maksudnya dia bersungguh-sungguh dalam ibadah dan dia tidak melakukan hubungan suami isteri lah. Ini apa yang Rasulullah buat. Sebab dia nak konsentrate betul-betul malam tu ibadah. 10 malam ni masih sangat-sangat istimewa lah. Dia hidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Dia bangun keluarga dia untuk ibadah hari sebaik Bukhari dan juga Muslim. Kedua, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dan dalam Al-Um dari sekelompok ulama Madinah, dinukil pula pada Ibnu Abbas. Dia katakan dinisbahkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebut anna ihya'aha yahsulu bi an yusallil isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalli subha fi jama'ah. Hidupkan malam Lailatul Qadar tu dengan melaksanakan solat isyak berjemaah. Dan juga mesti tekad untuk melaksanakan solat subuh juga berjemaah semampu kita. Kalau kita ni, nanti kita sebut kalau untuk orang bekerja pula macam mana kan. Macam mana habis kami ni tak dapat malam Lailatul Qadar lah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, nanti kita bincang insya-Allah. Ibnu Musayyib kata man syahida lailah qadar ya'ni fi jama'ah faqad akhadha bi hauzin minha. Siapa yang hadiri solat jamaah pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bahagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim lama, dia kata man syahidal isya wa subha lailah al-qadri faqad akhadha bi hauzihi minha. Siapa yang hadiri solat isyak dan solat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bahagian daripada malam tersebut. Wallahu a'lam. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya di atas sejalan dengan hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu
Nabi SAW bersabda, "Man syahidal isya fi jama'ah kana lahu qiyam nisfu lailah wa man shalal isya wal fajr fil jama'atin kana lahu kafi kafi yamil lailah." Siapa yang hadiri solat isyak berjemaah, maka baginya solat separuh malam. Siapa yang bekerja tu, kalau boleh pergi dapatkan solat jemaah dulu. Lepas tu baliklah ke office. Kalau boleh, tak apa. Kalau tak ada, tak apa, insya-Allah kita buat cara-cara lain pula. Siapa yang laksanakan solat isyak dan subuh berjemaah, maka baginya pahala solat semalam penuh. Jadi kalau kita tak boleh solat di masjid pun, kalau kita ada kawan-kawan yang sana di kita solatlah jemaah sekali di masjid, di pejabat tu. Mudah-mudahan ada juga pahala dia kan, daripada tak ada langsung kita kata macam tu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nah itu. Jadi siapa yang hadir solat isyak jemaah, maka baginya solat separuh malam. Siapa yang hadir di solat isyak, lepas tu subuh pula jemaah, maka baginya solat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi amalan tersebut boleh dilakukan selama tidak jadi maknanya jangan kita tinggal salah satu lah. Kita buatlah salah satu. Kalau kita boleh buat dua-dua lagi bagus. Isyak lepas tu subuh pula. Kalau tak dapat isyak jadi pun jadilah, atau subuh pun jadilah. Daripada tak ada langsung. Jadi ketika melakukan solat malam pada malam Lailatul Qadar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Barang siapa yang laksanakan solat pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Ini sebenarnya kalau orang yang di office dia tak dapat nak pergi tarawih, dia bolehlah buat sekejap. Ambillah masa sekejap tu. Takkan kita straight kerja sampai pagi kan, mesti ada masa sekejap. Buat solat sekejap 2 rakaat jadi, lepas tu witir 1. Kalau paling tak boleh mendekat-dekat nak subuh tu 1 witir. Asalkan ada yang kita hidupkan malam tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata bahawa yang dimasukkan dengan imanan, kerana iman adalah membenarkan janji Allah pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala di sisi Allah, bukan kerana mengharap lainnya, iaitu contoh buat riak. Zaman sekarang kalau tak ambil gambar lah, semua tak payahlah. Sebelum malam terakhir ni buat senyap-senyap kita sudah. Jadi orang semua tahu dah, kita ajak orang tahu dah sebelum malam terakhir sudah. Lepas tu kita concentrate. Tak perlu nak kata dan ke apa, tak payah. Jadi keempat, mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Ini imam pun dah baca dah time tarawih. Kita tengok pun banyak baca dah doa ni. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailah al-qadri ma aqulu fiha qala qulillahumma quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahawa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, apa yang aku nak ucapkan? Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah bersabda, jawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang maksud, ya Allah, Engkaulah Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapuskan segala kesalahan, maka kerana maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosa aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Abu Isa At-Tirmizi kata hadis yang sahih. Al-Hafiz Abu Tahir kata hadis ini sahih. Baik. Ibnu Rajab rahimahullah, dia bagi penjelasan yang menarik. Dia kata yang maksud dianjurkan banyak minta maaf atau ampunan pada Allah malam Lailatul Qadar, setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir. Kerana orang yang arif, orang yang bijak adalah yang bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih anggap bahawa amalan dia lakukan bukanlah amalan, keadaan ataupun ucapan yang baik. Jadi dia rasa sentiasa sekurang. Oleh kerana itu dia banyak minta ampun pada Allah seperti orang yang penuh kekurangan kerana dosa. Yahya bin Mu'az kata, bukanlah orang yang bijak jika dia tidak mengharapkan pemaafan, penghapusan dosa daripada Allah. Okey, baik. Jadi kita tahu bahawa digalakkan pada bulan 10 malam terakhir ni, apa dia? Itikaf di masjid. Okey? Jadi macam mana orang tu nak itikaf kalau malam hari dia siang dia kerja? Jadi kita kena tahu sikit perbincangan jangka waktu minimal itikaf ni. Jadi minimum itikaf dia ada 4 pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama, dia kata yang dianut oleh jumhur majoriti ulama, hanya disyaratkan berdiam di masjid. Jadi telah dikatakan beritikaf, dia diam di masjid dalam waktu yang lama atau sebentar, walau hanya beberapa saat atau sekejap saja. Ada Imam Al-Kharamain dalam ulama lain kata tak cukup sekadar tenang seperti dalam rukuk dan sujud atau semacamnya, tapi harus lebih dari sehingga dapat disebut itikaf. Tapi ada pendapat jumhur kata kita duduk dalam tu, kita duduk berehat sekejap, kita ingat pasal Allah, solat dan sebagainya pun dah kira sebagai itikaf. Jadi saya rasa ini yang paling sesuai lah untuk yang bekerja dan sebagainya. Ambillah masa sekejap ke masjid, walaupun sekejap, sekurang-kurangnya dapatlah kata malam
Lailatul Qadar tu di masjid, dapat sembahyang isyak sebentar, kemudian kita niat masuk-masuk tu niat terus iktikaf dan sebagainya. Terus kita mudah-mudahan Allah bagi kat kita juga malam Lailatul Qadar di masjid tu. Jadi pendapat kedua, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Haramain dan selainnya, bahawa iktikaf cukup dengan hadir dan sekadar lewat tanpa berdiam dalam waktu yang lama. Ini lagi senang. Maksudnya dia lewat sebentar saja tanpa berdiam, dia lalu saja pun dah kira iktikaf. Masuk saja dah kira iktikaf. Mereka dianalogikan dengan hadir dan sekadar lewat saat diwukuf di Arafah. Imam Al-Rahman kata menurut pendapat ini, jika seorang bertikaf dengan sekadar melewati suatu tempat seperti dia masuk dari satu pintu dan keluar daripada pintu lain, ketika itu dia niat iktikaf, dia kena niat. Maka sudah disebut iktikaf. Iktikaf itu semestinya lafaz tuan-tuan puan-puan. Iktikaf itu kita niat, aku nak masuk masjid iktikaf lah. Sekadar lewat saja kita niat iktikaf pun kita dapat pahala dah. Apatah lagi kalau kita buat satu masjid. Oleh kerana jika seorang berniat iktikaf mutlak untuk nazar, maka dia dianggap telah beriktikaf dengan sekadar lewat dalam masjid. Kalau dia tu bernazar untuk iktikaf, dah tertunai nazar dia dengan hanya berlalu macam tu saja. Itu pun saya rasa untuk orang yang bekerja di malam hari itu pun sangat baik. Sangat kata mudahlah untuk dia ambil pandangan ni. Jadi pendapat ketiga diceritakan oleh As-Sadalani dalam dan Imam Al-Rahman juga selainnya, bahawa iktikaf dianggap sah jika telah berdiam selama 1 hari atau mendekati waktu itu. Jadi bagi saya pun ini yang terbaik lah untuk orang yang duduk lama di masjid. Tetapi untuk kita kata ini baru syarat sah saja, mungkin ada orang boleh buat, mungkin ada orang tak boleh buat. Jadi kita lihat kepada kemampuan diri. Pendapat keempat diceritakan oleh Al-Mutawali dan selainnya itu disyaratkan iktikaf lebih daripada separuh hari atau lebih daripada separuh malam, kerana kebiasaan mesti dibezakan dengan ibadah. Itu pasal macam Nabi buat kan, Nabi duduk lama. Jika seorang duduk beberapa saat untuk menunggu solat atau dengan kurbah atau selain itu, taklah disebut iktikaf. Harus adalah syarat berdiam diri lebih daripada itu sehingga berbeza arti ibadah kebiasaan adat. Itu antara pandangan. Jadi pandangan jumhur ulama, sebagaimana muka dekat atas, jumhur ulama pendapat minimal waktu iktikaf adalah lahzah, sekejap. Yang ni berapa saat saja. Kalau yang lalu tadi bagi pandangan pertama ni tak kira lah, tu lalu nak pergi toilet lalu kan. Dia tak kira sebagai iktikaf. Jadi saya rasa yang ni paling selamat lah. Selamat. Maknanya kita masih duduk lagi iktikaf. Jadi taklah bermudah-mudah sangat. Demikian berpendapat dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Imam Nawawi kata waktu minimum. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bermazhab Syafi'i, dia kata waktu minimum iktikaf sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama cukup disyaratkan diam sesaat di masjid. Duduklah sekejap. Dengan ceramah ke apa dan niat iktikaf, itu pun kira dah iktikaf dah. Duduk sekejap termenung, sekejap baca Quran ke 1, 2, 3 baris ataupun berzikir sekejap pun dah kira iktikaf. Berdiam di sini boleh jadi waktu yang lama dan boleh jadi singkat hingga beberapa saat atau hanya sekejap hadir saja. Jadi alasan kepada jumhur ulama, iktikaf dalam bahasa Arab maksudnya iqamah, berdiam. Jadi berdiam di sini boleh jadi dalam waktu lama maupun singkat. Dalam syariat tak ada ketetapan khusus yang nak tetapkan waktu minimum iktikaf ni. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dia kata iktikaf dalam bahasa Arab berarti iqamah, diam. Siap yang disebut berdiam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka dinamakan iktikaf, baik dalam waktu singkat ataupun lama, kerana tak ada dalil dari Quran maupun sunnah yang membatasi waktu minimum dengan bilangan tertentu atau menetapkannya dengan waktu tertentu. Riwayat kalau Ibnu Syaibah yang bermaksud aku pernah berdiam di masjid beberapa saat, aku taklah berdiam selain berniat beriktikaf. Demikianlah dalil Ibn Hazm dalam Al-Muhalla. Al-Hafiz Ibn Hajar pun sebut dalam Fathul Al-Bahri, lantas beliau mendiamkan dia. Maksudnya dia bersetujulah kalau dia diam. Wallahu a'lam. Jadi dalam Ibn Hazm dia kata wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Al-Baqarah 187. Ibn Hazm kata Allah Ta'ala taklah mengkhususkan jangka waktu tertentu iktikaf dalam ayat ini dan Rabbmu tidaklah mungkin lupa. Al-Mawardi rahimahullah berkata waktu minimum dikatakan iktikaf pada iktikaf yang sunnah atau iktikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam diri di masjid walaupun hanya saat. Okey, bezakan dengan iktikaf nazar ya. Jikanya ada iktikaf nazar maka harus ditunaikan sesuai dengan hari yang ditentukan. Jika dia bernazar iktikaf 3 hari 3 malam, maka dia harus jalani tanpa keluar dari masjid. Contohnya perbuatan Umar Al-Khattab yang bernazar untuk iktikaf semalam. Umar kata pada Rasulullah SAW, aku dahulu pernah bernazar di masa jahiliah untuk bertikaf selama 1 malam di Masjidil Haram. Beliau pun bersabda, tunaikan nazarmu. Ibn Azam kata dari ini umum itu perintah untuk menunaikan nazar berupa iktikaf. Dalam hal tersebut tidak khusus menerangkan jangka waktu iktikaf sehingga kelirulah menyelisih pendapat kami ini. Sehingga jika ada yang bertanya bolehkah bertikaf di akhir Ramadan hanya pada malam hari saja kerana pagi harinya kerja, jawapannya boleh kerana syarat iktikaf hanya berdiam walaupun sekejap, terserahlah malam ke siang hari. Misalnya sehabis solat tarawih seorang berniat diam di masjid dengan niat iktikaf, kembali ke rumah ketika waktu sahur, maka itu dibolehkan. Buatlah mana yang mampu. Untuk orang yang bekerja buatlah yang mana yang mampu. Kalau tak boleh,
nak buat yang lain, niatlah setiap apa yang kerja yang kita buat tu niat kerana Allah SWT. Kita nak cari nafkah pun kerana Allah Ta'ala. Jadi apa saja kita buat, kita pergi shopping baju raya pun kerana Allah Ta'ala, nak gembirakan anak supaya raya dia gembira pun, kita niat semua kerana Allah. Mudah-mudahan adalah pahala juga, walaupunlah tak setinggi kalau orang itikaf di masjid tu, tetapi apa saja kita buat atas jalan Allah, Allah takkan sia-siakan. Allah tahu apa keadaan kita. Mudah-mudahan Allah rahmati. InsyaAllah itu saja secara ringkas. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Jangan lupa doa. Kalau kita tak dapat buat banyak pun, doa yang Nabi ajar tu, yang Aisyah tanya kat Nabi tu, mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua. Itu saja insya-Allah. Jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.